Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana ya Allah. Ya Allah, ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat, manfaatkanlah kami dengan ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada yang berusaha Tuan Imam Al-Fadil Ustaz Hafiz Halim Al-Qadiri, jawatan kuasa dan juga pegawai masjid, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tak lupa kepada Cik Bakar kita, kawan saya, kawan dengan Firdaus, nama pun Firdaus juga. Jadi kami di sekolah masa zaman tu ada 5-6 orang Firdaus. Jadi untuk mengelakkan kekeliruan dan sebagainya, mereka panggil nama tu kalau dengan Pak lah. Jadi orang lebih kenal Pak kita daripada nama kita. Saya Firdaus Had, maka terkenal lah Pak saya ni dikenali dengan Had. Dan saya pun akhir sekali orang panggil Had. Macam tu lah. Sampai banyak sangat Firdaus pada zaman itu beranak pada tahun 1984. Sebab apa 1984 banyak Firdaus kita pun tak tahu. Tapi banyak pada zaman itu orang nama Firdaus. Dan Alhamdulillah Firdaus ni nama syurga. Orang putih pun boh nama Firdaus dekat syurga. Dia jadi boh paradise. Maka jadilah paradise ni syurga juga. Maka syurga dalam bahasa Arab Firdaus katanya diambil asalnya daripada bahasa Parsi. Dan orang putih pun pakai istilah yang sama untuk syurga. Jadi Firdaus ni ramai. Dan saya ni kalau kata Ustaz Hafiz tadi ni bukan macam yang Ustaz Hafiz kata lah, tinggi sangat Ustaz Hafiz lambung sampai kita gayat. Maksudnya itu gayat. Biasa saja cikgu sekolah saja, cuma diberikan peluang belajar jauh sikit di Al-Azhar bersama dengan guru-guru, bersama dengan abang-abang sini-sini mereka yang menempuh jalan ilmu. Dan sampai di sini kita juga berada pada jalan ilmu insya-Allah. Dan tuan-tuan juga berada pada jalan ilmu pada malam ini. Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Jalan menuntut ilmu ni tuan-tuan adalah satu jalan yang mudah untuk ke syurga. Jadi moga-moga insya-Allah kita bersama-sama pada malam ini dalam jalan menempuh menuntut ilmu ini menjadi sebab untuk kita mudah masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, dan kalau boleh tanpa hisab, bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, malam ini tajuk kita adalah tajuk yang amat menyeronokkan. Sebut saja pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka benda ini adalah satu benda yang menyeronokkan kita. Seronok. Kalau kita tengok anak-anak kita yang berada di Kuala Lumpur, anak-anak kita yang berada di Sabah, yang berada di Sarawak, ada kan? Anak-anak kita yang berada di Johor, yang berada di paling dekat kita kata Perlis, Pulau Pinang. Bila berlakunya PKPB, PKPD, PKP, tak boleh hengkah entah daerah, tak boleh entah negeri ni tuan-tuan, berapa bulan? Daripada bulan 3 sampai bulan 6, bulan 7, tengok-tengok raya haji, raya puasa, raya haji. Raya puasa pakai tak boleh balik, raya haji
bakat boleh balik, meneru balik mai. Sebab walaupun mereka duduk di sana, tinggal anak pinak bekerja di sana, tetapi kampung mereka, jiwa mereka berada di kampung. Begitu juga kita orang Islam. Daripada kecil kita dengar pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada kecil telinga kita ni didendangkan dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, Nabi Muhammad. Betul. Mak-mak duk nyanyi kat kita tu. Aminah nama ibunya. Kita dengar dia kecil daripada landui duk dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jiwa kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau anak-anak kita bila balik mai setelah 3-4 bulan tak boleh balik ni, daripada luar negeri, daripada perantauan, balik-balik tu tuan-tuan, dia habis kerja pukul 5 petang, terus tekan minyak balik dalam keadaan letih. Letih tuan-tuan kerja, pukul 5 habis kerja, keluar tekan minyak balik nak raya. Balik tu tuan-tuan tak ada rasa letih dan juga lemah. Jauh perjalanan 4-5 jam, 7-8 jam dari Johor, tekan berhenti rehat, lena dan sebagainya. Tiba-tiba sampai di Pulau Pinang, sampai di belah-belah sempadan, dah nampak Gunung Jerai. Sampai dah Kedah. Nampak Gunung Jerai, sampai dah Kedah, seronok. Tak jadi nak lena, tekan terus balik. Tak berhenti dah, gurun ke apa ke, janji sampai semua. Masya Allah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab walaupun dia duduk di luar, tapi hati dia duduk di kampung. Begitu juga kita. Walaupun kita duduk di sini jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tiap-tiap hari kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hidup di dalam hati-hati kita, di dalam dada kita, dalam jiwa kita, dekat lidah kita, dalam otak kita, ingatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini kita nak cakap tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasa kerdil, rasa kecil. Sebab Allah Subhanahu wa taala sendiri cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Quran. Inna arsalnaka syahidan wa Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Inna arsalnaka syahidan, kami mengutuskan kamu wahai Muhammad syahidan, sebagai saksi kepada umat, saksi kepada umat manusia. Wa mubasysyiran wa nadhira, dan juga sebagai pembawa berita gembira dengan syurga. Wa nadhira, dan sebagai pembawa berita ancaman dengan neraka. Wa da'iyan ila Allah, dan kamu diutuskan sebagai da'i, penyeru kepada Allah. Kita ni yang boleh sampai kenal kepada Allah ni dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznihi, dan wasirajam munira, dan kamu adalah lampu, kamu adalah cahaya yang terang benderang. Tuan-tuan, kalaulah tidak kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entah apa yang akan berlaku kepada kita, kita tak tahu. Dalam kegelapan yang macam mana kita hidup, kita tak tahu. Entah kita hidup lebih kurang binatang yang mana tidak ada tamadun dan sebagainya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah sebut dalam Al-Quran berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak cerita banyak cerita, tapi kita bawa mailah cerita yang paling elok berkenaan dengan Nabi Muhammad ni adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Allah menyebutkan wadduha, demi waktu duha, wal laili idza saja, demi malam apabila dia senyap dan juga sepi. Allah bersumpah dengan duha dan juga malam. Kerana waktu duha, waktu selepas terbit matahari sehinggalah sebelum matahari gelincir,
maka ketika itulah waktu yang paling baik, paling produktif, paling elok untuk bekerja, mendapatkan mata pencarian, melunaskan apa-apa kerja dan sebagainya. Allah bersumpah dengan waktu yang paling baik untuk kita dapatkan rezeki dan sebagainya. Sebab lepas lohak tu rasa kita nak kerja pun jadi kurang sikit lah. Sebab tu waktu duha Allah bersumpah dengannya, demi waktu duha. Dan waktu duha juga disunatkan kita semayang duha 2 rakaat ataupun 12, paling banyak seeloknya 8 rakaat kita semayang duha, yang mana menyelesaikan tuntutan terhadap setiap sendi kita yang berjumlah 360 sendi yang disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patutnya setiap sendi yang bergerak kita buat kerja ini, syukur kita dengan dia adalah kita kena buat baik, kita ucap tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan sebagainya sebanyak sendi yang bergerak 360 sebagaimana hadis. Tu dia jenuh tiap-tiap hari nak kena tasbih. Nabi kata, kalau tak mampu, cukuplah 2 rakaat yang kamu rukuk, kamu sujud ketika mana waktu duha. 2 rakaat duha inilah mensyukuri nikmat sendi kita pada waktu duha. Sebab itulah siapa yang bersyukur dengan nikmat sendi, dia boleh kerja cari pendapatan pada waktu pagi, iaitulah dengan salat duha, Allah gandakan rezekinya. Sebab dengan bersyukur Allah tambah rezeki. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, Allah nescaya kami akan tambahkan kepada kamu. Sebab itu orang kata main duha ni tarik rezeki. Kita pun tak tahu macam tarik macam tu. Sebab syukurnya kita dengan duha, dengan nikmat sendi kita, menjadikan Allah menambahkan rezeki kita berdasarkan ayat Quran, la in syakartum la azidannakum. Tuan-tuan, sebab itu waktu duha ni waktu yang amat kritikal, waktu yang amat hebat kerja kita, produktiviti kita. Sebab itu Allah bersumpah wadduha, demi waktu duha. Wal laili iza saja, demi waktu malam apabila ia sunyi dan juga sepi. Malam ni mula maghrib tak sepi lagi. Lepas isyak tu boleh gagah sepi. Kan kita pun lepas isyak tak gini rasa ngantuk lah. Tak buka, sebab kita dah kerja pagi duha tadi dah penuh dengan aktiviti, dah teruk badan kita, kita bantai, kita lanyak, kita buat kerja. Mai tak lepas isyak tu dia jadi sunyi sepi sebab pakat nak lain orang. Dan ketika itulah Allah bersumpah dengan waktu itu. Malam bukan malam ketika maghrib, malam ketika dah sunyi sepi, kena tidur waktu itu. Sebab apa? Sebab itulah waktu rehat untuk kita mula kerja pula pada esok hari. Allah bersumpah pula dengan waktu malam itu, waktu kita rehat. Sebagaimana handphone kita, telefon kita kena charge nak bagi dia berfungsi elok, begitu juga kita kena charge balik tenaga. Jadi waktu malam ketika mana waktu tidur kita sunyi sepi, itulah yang disebutkan sebagai waktu yang terbaik untuk kita istirahat, berehat dan sebagainya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah bersumpah dengan demi waktu duha, demi waktu malam apabila sunyi sepi. Allah nak bagi tahu apa? Allah nak bagi tahu, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sesekali Tuhanmu tidak akan mengucapkan tinggal kepadamu, dan sesekali Tuhan tidak marah kepadamu. Dia tidak meninggalkan kamu, membiarkan kamu, membuang kamu, dan dia tidak marah kepada kamu. Jadi sumpah tadi nak habaq apa? Nak habaq kata Tuhan tak pernah meninggalkan, membuang Nabi Muhammad, mengenepikan Nabi Muhammad, dan Tuhan tidak pernah marah kepada Nabi Muhammad. Ayat ni turun tuan-tuan sebab dia ialah kerana apabila turunnya wahyu, yang awal-awal wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya ayyuhal muddassir. Lepas tu wahyu tak turun dah. Lama lepas tu wahyu tak turun. Sehingga kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasa rindu. Tak main.
Sehingga kan Nabi Muhammad rasa terseksa sebab menanti wahyu, terseksa, tak boleh nak duduk, tak tahu nak tak tentu arah. Nabi Muhammad jadi satu arah, tak ada wahyu ni. Bila cerita ni sampai kepada orang musyrikin, bini Abu Lahab mengatakan bahawasanya tak ada wahyu dah. Tuhan Muhammad dah ucap bye-bye, selamat tinggal dah Muhammad dah, dia tak hirau dah Muhammad dah. Tuhan Muhammad dah marah kepada Muhammad. Maka turunlah ayat ini untuk memujuk Nabi SAW. Demi waktu duha, demi waktu malam apabila sunyi sepi, sesungguhnya Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan juga tidak marah kepada kamu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan pengakhiran itu lebih baik kepadamu daripada permulaan. Permulaan ini akan banyak kesempitan dan kesusahan yang kamu lalui. Kesudahan dia adalah kemanisan yang akan kamu kecapi. Perjuangan ini merupakan sesuatu yang payah, penuh onak dan duri. Insya-Allah akhirnya kamu akan mendapat kemenangan, kamu akan mendapat sesuatu yang kamu akan sukai. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nescaya suatu hari Allah akan bagi kepada kamu apa sahaja sehingga kamu redha dan juga rela dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah janji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan bagi kepada Nabi Muhammad apa yang membuatkan hati Nabi Muhammad seronok, gembira, redha, rela dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tengok betapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kedudukan yang tinggi, maqamam mahmud alladhi wa'adta. Martabat dan kedudukan nama Nabi yang harum sekarang di atas dunia ini. Seorang penulis barat nama dia Michael Hart, dia tulis tokoh-tokoh yang hebat 100 tokoh, nama-nama yang hebat, al-uzama'u mi'ah, orang-orang hebat 100. Dan dia tulis selama berpuluh tahun kitab ini. Akhir sekali dia konklusikan, kesimpulan dia buat, yang paling agung, yang paling hebat adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling hebat daripada 100 orang hebat di dunia ni, orang nombor 1 adalah Nabi Muhammad. Sebab apa? Dalam majlis dia memperkenalkan buku dia tu, dia kata Nabi Muhammad dia iktiraf sebagai orang yang pertama, yang paling hebat, yang paling agung. Bila dia kata macam tu, orang ramai, orang di barat petikaikan dia. Jadi dalam dewan itu dah jadi huru-hara, dah jadi bising. Tapi dia terus dia katakan juga dia bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hebat kerana dakwah Nabi, risalah, mesej perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran Nabi Muhammad bermula dengan 4 orang. Siti Khadijah, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Bilal, hamba, orang yang lemah-lemah. Bermula dengan orang yang lemah. Siti Khadijah seorang perempuan, Sayyidina Ali seorang kanak-kanak, Sayyidina Abu Bakar sikit yang kuat sikit sebab dia ada orang lelaki yang besar, dewasa, umur sebaya dengan Nabi. Dan Bilal, iaitu seorang yang hamba yang lemah. Bermula dengan 4 orang dakwah Nabi ni, sehingga sekarang ada 1 bilion lebih, 1.6 bilion kalau tak silap orang Islam di dunia ni. Daripada 1442 tahun yang lalu, bermula dakwah Nabi dengan 4 orang yang lemah ini, sehingga sekarang berkekalan dakwah Nabi dan juga bertambah-tambah sehingga 1 bilion, 1.6 bilion orang. Dia kata apa? Ini adalah ajaran yang benar. Kerana apa? Kerana kepalsuan dan juga
benda karut dia tak akan berterusan sampai 1442 tahun. Ini adalah syahadah penyaksian orang yang mengkaji sejarah, mengkaji tokoh daripada orang bukan Islam berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawasanya wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan bagi kepada Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad redha, sehingga Nabi Muhammad rela, seronok dan gembira. Benda yang Nabi Muhammad dapat ni benda yang menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama-sama kita bagi salam, ucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Siapa yang selawat sekali kepadaku, Allah selawat balik kepadanya sebagai imbalan, balasan sebanyak 10 kali kepada kita. Tuan-tuan, selawat kepada kita ni apa dia? Bila Allah selawat kepada kita ni apa? Kita selawat kepada Nabi bukan mengampunkan dosa Nabi, sebab Nabi tak ada dosa. Selawat kepada Nabi rahmat dan juga Allah tinggikan kedudukan Nabi. Tapi dengan satu selawat kita kepada Nabi, Allah selawat balik kepada kita 10 kali. Apa kita dapat dengan selawat Allah? Allah ampunkan dosa kita, Allah turunkan rahmat kepada kita, dengan rahmat itu hidup kita jadi berkat, Allah tinggikan darjat kita, Nabi sayang kepada kita dan sebagainya. 10 kali Allah Ta'ala balas kepada kita. Jadi bila kita dengar nama Nabi disebut, bila kita tengok nama Nabi ditulis, kita baca, maka sebutlah sallallahu alaihi wasallam sama-sama. Tuan-tuan, sambungan kepada ayat itu, alam yajidka yatiman fa'awa. Kami akan bagi, tadi Allah kata kami akan bagi sehingga kamu gembira, kamu seronok, kamu rela, seronok. Kami akan bagi. Tapi sebelum ni kami dah bagi. Iaitulah alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapati engkau dalam keadaan yatim, lalu dia pelihara engkau? Allah memelihara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, umur daripada kecil menyusu sampai umur 4 tahun dengan Halimatus Sa'diyah Bani Sa'ad di dalam kampung Bani Sa'ad di perkampungan, bukan di kota Mekah, di perkampungan Bani Sa'ad. Udaranya bersih, percakapan orangnya elok dalam kampung. Bukan di kota ni mungkin banyak benda-benda yang kerosakan. Tapi Nabi dibesarkan di kampung Bani Sa'ad oleh ibu susunya Halimatus Sa'diyah. Allah, walaupun Nabi tidak ada ayah ketika itu, dibesarkan dengan penuh kasih sayang, ditantang bagai minyak yang penuh. Oleh siapa? Oleh Allah. Fa'awa, dia yang memelihara kamu, dia yang menjaga kamu, membesarkan kamu. Allah jaga Nabi. Anak yatim, logiknya anak yatim dalam kehidupan kita, di sekeliling kita, bila jadi anak yatim terbiak, tak ada siapa jaga. Tapi yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi anak yatim tetapi mendapat pendidikan, mendapat didikan tarbiyah yang paling sempurna. Sebab Allah Subhanahu wa taala didik, Allah yang pelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kecil. Kemudian dijaga oleh datuk baginda. Bila mana Siti Aminah meninggal di Abwa, dijaga oleh Abdul Muttalib dengan penuh kasih sayang. Satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khabat duduk di atas tempat duduk kebesaran singgasana Abdul Muttalib, ketua Quraisy. Ada dia punya cushion dia, kursi dia, singgasana dia di dekat tempat Kaabah, di bawah lingat, dibuat kemah tu tempat Kaabah. Nabi Muhammad bangkit duduk di atas kursi datuk dia. Orang ramai kaum Quraisy tengok, mana boleh duduk di atas kursi ketua. Mana boleh budak-budak duduk atas kursi kecil, kursi orang besar. Tak bagi.
Abdul Muttalib kata, da'u, biarkan dia, sesungguhnya dia mempunyai sesuatu pada masa depan, dia akan menjadi seseorang pada masa depan. Abdul Muttalib jaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh-sungguh. Dengan berkat Allah jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meninggalnya Abdul Muttalib, Abu Talib mengambil tugas menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada anak-anak dia sendiri. Uqail, Sayyidina Ali dan sebagainya. Dalam keadaan Abu Talib miskin, tidak ada banyak harta, tidak ada banyak wang. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipelihara daripada kecil. Kecil Nabi Muhammad ni walaupun tidak ada ayah, tidak ada ibu, tetapi mendapat kasih sayang, mendapat didikan terus daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa wajadaka dhallan fahada, dan dia dapati engkau dalam keadaan bingung, dalam keadaan sesat. Duk nampaknya nak sesat jadi bingung sebab duduk dalam masyarakat jahiliyah. Nabi tak suka arak masa kecil-kecil pun. Nabi tak suka sembah berhala masa kecil-kecil. Malah Nabi SAW bila nampak orang Quraisy, orang Mekah berpesta, mereka ada pesta, nampak dari jauh Nabi duduk atas bukit gembala kambing dengan kawannya. Jadi nampak orang Quraisy duduk pesta, ada kenduri, ada apa, pesta ramai-ramai ni. Nabi kata, tolong tunggu Ustaz, kat kawan dia, tolong jaga kami Ustaz, aku nak pergi. Bila Nabi pi, tuan-tuan, nak pi itu Allah Ta'ala lelapkan, Allah Ta'ala tidurkan Nabi tengah jalan. Tidur. Nabi tak sedap kecuali setelah mana matahari. Masa kecil Nabi ni, setelah matahari naik, panas, rasa panas, baru terjaga. Terlepaslah pesta. Nabi tak pernah berpesta dengan orang Mekah daripada kecil. Allah jaga Nabi SAW. Nabi ketika itu menjadi bingung, menjadi keliru. Nabi tak suka benda-benda itu semua, tapi ada dalam masyarakat dia keliling. Perhambaan menjadikan orang seperti mana binatang. Ialah hamba. Hamba ni buat kerja dia macam binatang. Dia boleh, tuan dia jamu makan, jamu rumput yang berapa, dia buat kerja, duit boleh kat tuan. Macam tu juga hamba sahaya, dia buat kerja apa pun, semua milik tuan dia. Perhambaan yang berleluasa. Malah perempuan isteri kepada ayah, mak tiri lah kita kata, mak lah, mak nombor 2 ke mak 3 ke, bukan mak dia ni. Bila ayah mati diwarisi oleh anak, Allah jadi harta. Perempuan jadi harta. Nabi tak suka benda tu. Jadi Nabi duduk dalam keadaan bingung, dalam keadaan keliru. Allah Ta'ala sebut, wa wajadaka dhallan fahada, dan dia dapati engkau dalam keadaan bingung, lalu dia pimpin kamu, bagi hidayah petunjuk kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana? Iaitulah dengan Nabi Muhammad SAW, dia suka bersendirian dekat-dekat umur 40. Suka duduk sendirian, pergi ke Gua Hira, beribadah cara Nabi Ibrahim. Akhir sekali datang mimpi-mimpi pada waktu malam tu, siang tu jadi macam hak Nabi mimpi. Itu tanda-tanda wahyu nak sampai. Apa yang Nabi mimpi malam tu, esok jadi betul. Lepas itulah turunnya wahyu yang pertama daripada Jibril alaihi salam di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah. Iaitulah sebab untuk hidayah petunjuk kepada kita, tuan-tuan, adalah hidayah dengan cara membaca. Kena banyak baca. Iqra, ayat pertama yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sebagai hidayah, petunjuk. Wa wajadaka dhallan fahada, hada hidayah. Ayat pertama yang turun untuk hidayah kepada Nabi Muhammad SAW adalah Iqra, bacalah dengan nama Tuhan.
Allazi khalaq, yang menciptakan. Allah. Dan Allah Ta'ala sebut wa wajadaka 'ailan fa'aghna, dan dia dapati engkau dalam keadaan miskin, lalu dia cukupkan kamu. Fa'aghna. Nabi SAW niaga gembala kambing. Sebelum niaga gembala kambing. Gembala kambing bukan kambing sendiri. Bukan kambing sendiri. Kami orang, kita ni jaga kambing sendiri. Dia jual kaya. Nabi gembala kambing, ambil upah jaga kambing orang. Kaya mana tak kaya mana? Tak kaya mana cukup makan. Tapi Nabi bangga dengan kerja dia. Kuntu ra'i ghanam li ahli Makkah ala qirat. Nabi sebutlah hadis, aku adalah pengembala, kerja aku adalah mengembara kambing dengan beberapa sen, berapa duit kambing ahli Mekah. Nabi cerita, Nabi bekerja ni bukan kerja kita kata kerja mewah-mewah dah, bukan token dah, kuli. Tapi Nabi bangga dia jadi kuli, kerja, bangga dengan kerja. Dengan berapa duit saja dia dapat, kambing tu pula kambing orang. Syekh Ali Al-Qaradari, Syekh Yusuf Qaradawi sebut, ini menunjukkan bahawasanya kebanggaan kita bukan dengan kemewahan. Bangga kita dengan kerja buat kita. Bukan bangga kerana kita ni ada kambing banyak, bukan bangga kerana kita ada duit banyak. Bangga kita macam Nabi bangga, bangga kerana kita buat kerja, kita ada kerja. Kerja ni tuan-tuan, dia ni macam mahkota di atas kepala orang. Siapa yang tak ada kerja, low standard mata kita. Dalam pandangan mata kita sendiri, orang tu tak bekerja, dia ni tak boleh jadi. Dia tak ada standard. Tapi kalau kawan tu bekerja, walaupun kerja dia adalah kerja yang remeh, cleaner, rajin buat kerja, kerja cuci, kerja misi rumput, batas benar. Dia ambil upah si rumput mahal, kerja remeh. Tapi tiap hari dia buat kerja angkut baja, kerja semai padi, kerja tabung baja. Lah pakai tak ada kerja, semua pakai drone kat ni. Azab ni. Pakai drone murah pada upah orang. Pakai drone tak ada kerja ni. Lah ni pakai beli drone. Tapi di mata kita, orang yang bekerja walaupun dia kuli, tapi dia kerja, kita nampak seolah-olah dia pakai mahkota yang menunjukkan dia ni merupakan orang yang seseorang bekerja. Dan Nabi pun macam tu. Nabi bangga dengan kerja dia sebagai kuli pengembala kambing orang dengan berapa duit saja yang Nabi dapat. Tuan-tuan, muslimin muslimat, lepas tu Allah Taala kayakan Nabi SAW kahwin dengan Sayyidatina Khadijah. Orang kaya, saudagar, taukih. Bukan taukih saja, kalau kita panggil tokan, bukan taukih saja, tokan. Taukih dan juga tokan, dia boleh ada harta pula, bisnes dia ni sampai dia tak ada nak buat, dia sub kepada orang lain, sub kepada Nabi, bawa pergi jual barang di Syam. Tu tokeh tu. Kalau dia sendiri tokeh sendiri, bekerja sendiri, dia ni tokeh kepada bos sendiri, dia buat kerja sendiri, dia teruk sendiri. Dia tak boleh nak teruk sendiri lah. Dia banyak sangat duit, banyak sangat projek, dia tak boleh buat sendiri, dia kena sub kepada orang lain. Nanti kawan ni hang jadi CEO, Ustaz, ni syarikat aku, tolong jadi CEO, Ustaz. Tolong, macam tu lah kita kata tokeh yang paling besar, tokan lah Sayyidatina Khadijah. Akhir kali Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah. Wa wajadaka 'ailan fa aghna. Kami dapati engkau dalam keadaan miskin, lalu dia mencukupkan kamu. Allah. Kaya, Nabi jadi orang kaya. Saya nak cerita PU RIS malam ni pun, tengok semua tuan-tuan ikuti tak PU RIS ni. Sebab semua bukannya level umur hak yang duk tengok berita-berita macam tu. Safiz tahulah, Safiz muda kan. Tiba-tiba guru sekolah, ngajak sekolah macam ni lah. Tiba-tiba kahwin dengan Niloufar. Harta Niloufar, saya tengok dalam berita mana, harta dia punya aset dia, duit dia, aset dia 65 juta USD. Kali 4 kan? Kali 4. Katanya
Jadi kita pun pakat tanya nak jadi, boleh umur kita boleh jadi PU lagi Ustaz Hafiz. Ada chance lagi kah? Jadi PU. Tu dia kata macam Siti Khadijah. Macam Siti Khadijah kahwin dengan Nabi Muhammad. Oh, apa perbandingan tu, perumpamaan tu ni sangat kan. Fiuri bukan Nabi Muhammad kan. Khulafah bukan Sayyidatina Khadijah. Cuma kalau jadi macam tu betul kan, kok Fiuri ni bagus ke apa. Alhamdulillah. Bukan senang nak jadi macam tu. Sampai kita pun duk teringin, pasal apa lah aku tak jadi PU. Pencetus apa? Pencetus ummah PU. Masya-Allah. Ya. Rancangan tu pun tak ada dah. Asal naik balik lepas ni rancangan tu akan keluar balik siri yang kedua ke yang ketiga ke. Sebab apa? Sebab laku balik dah PU ni. Pakat nak jadi PU. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan Nabi Muhammad asalnya yatim, Allah pelihara. Nabi Muhammad miskin, Allah kayakan. Nabi Muhammad kebingungan, kekeliruan, Allah bagi hidayah, bagi Quran, Iqra. Oleh sebab itu fa ammal yatima fala taqhar, adapun anak yatim janganlah engkau hinakan. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan adapun orang yang datang bertanya minta kepada engkau maka jangan engkau herdik dia. Mai jangan bagi sikit. Kecuali yang kita tahu depa tu betul-betul sindiket. Tu jangan kita bantu. Sebab kita akan menyuburkan sindiket tu. Tapi kalau orang main yang kita bukannya sedikit ni, kita minta ni, jangan kita herdik, jangan kita halau, bagi walaupun sikit. Nabi tak pernah menolak permintaan orang. Nabi akan bagi. Ayat ni, wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan adapun dengan nikmat Tuhanmu hendaklah engkau dermakan. Apa yang kamu dapat, kamu dermakan, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ayat surah Wad-Duha disunatkan setelah mana kita baca habis surah Ad-Duha, kita kena buat apa? Kita kena sebut Allahu Akbar walillahil hamd. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Katsir, ulama tafsir yang nulis tafsir Al-Quran Al-Azim, ada beberapa hadis yang menerangkan bahawa setelah kita selesai baca surah Ad-Duha ini, sunatlah kita membaca takbir Allahu Akbar walillahil hamd. Allah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab banyak nikmat yang Allah Taala bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita pun tumpang nikmat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isyak pukul apa? Isyak dah tak bunyi. Ni jenis tak bunyi. Tak apa kalau bunyi tu nak mati. Ceramah tak apa. Ceramah tak bunyi. Bagus, jam ni bagus. Tak pernah jumpa jam bagus. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya duduk rumah ni seminggu dah. Tak tahu nak duduk. Sebab nak cerita tentang Nabi SAW ni bukan sebarang orang. Kata mampu dah aku nak cerita apa ni. Sebab satunya banyak sangat benda nak cerita. Satu lagi kita tak hafal cerita. Jenuh nak hafal cerita dalam masa seminggu. Last kali belek. Nak buat apa dalam masa banyak sejam kita kata. Last kali duk cari burdah. Kukuk burdah ni boleh mengisi masa tuan-tuan. Nak cerita banyak tuan-tuan, banyak sangat nak cerita sampai kita pun tak teringat. Tapi bila tengok belek tengok burdah, ya Allah, banyaknya burdah masa duk Mesir duduk. Musim ni musim yang seronok. Duk Mesir. Musim Maulidur Rasul ni musim yang seronok. Kita pergi tengok kat bekas-bekas, kat kedai-kedai duk jual anak patung.
Depa ni apa ni? Maulid Rasul jual anak patung. Bagi kita anak patung ni pakai tak boleh. Anak patung ni kena buang mana boleh. Pipi sana musim Maulidur Rasul penuh dengan anak patung di kedai-kedai. Saya buat kita pelik. Rupanya musim Maulidur Rasul ni adalah musim kegembiraan kepada orang Mesir. Anak-anak patung tu dia bagi kepada anak-anak mereka suruh main, bagi seronok anak-anak tu, bagi teringat anak-anak tu, pada musim Maulid Nabi kami akan dapat anak patung, seronok pada musim Maulid Nabi. Jadi dia nak latih anak-anak mereka seronok pada musim Maulid Rasul ni sampai tahap tu. Dan kita duduk sana apa sebagai pelajar, kita seronok pada musim Maulid. Kita akan pergi ke Sahah Yaman, Sahah orang Arab Mesir. Ada Sahah ni macam rumah yang ada ruang tamu besar macam ni. Lepas tu pakat keliling duk ramai-ramai. Baca burdah. Burdah ni apa? Qasidah. Qasidah ni apa dah? Syair lah. Syair ni apa? Syair ni yang duk puji-puji Nabi SAW, cerita macam-macam. Syair ni sebenarnya macam-macam. Ayat-ayat yang puitis, macam sajak, macam syair kita, macam apa lagi? Gurindam lah apa sebagainya tu. Cerita tentang, kalau kata qasidah burdah, cerita tentang Nabi SAW. Tuan-tuan, duk baca yang ni. Ada 160 bait. Baca, dibahagikan kepada 10 fasal. Satu fasal jadi 16 bait. Baca sampai habis. Satu fasal, satu lagu. Jadi ada 10 fasal, ada 10 lagu. 10 qasidah, 10 burdah yang kita baca. Macam kita sini, kita bawa sini ada kumpulan berzanji lah. Ada berapa lagu berzanji. Saya Tok Su saya depan rumah tu, Pak Nakal, Tok Su saya depan rumah tu duk burdah. Tok Sufa meninggal lah. Kira sampai tengah malam duk dengar depa duk burdah, duk ni kan, duk marhaban. Sedap. Tapi duk rasa macam satu lagu lah. Mungkin lagu kita pun tak erti, tak belajar lagu. Tapi duk rasa macam satu lagu. Tapi bila burdah di sana 10 fasal, setiap fasal tu kata bagi boring, dia buat 10 lagu yang berbeza. Allah. Tuan-tuan, boleh tak kita baca burdah sikit? Sekali kita baca selawat sikit. Boleh tuan-tuan? Sebab saya tengok tentatif daripada pihak masjid. Kita ceramah tu, lepas tu kita burdah, lepas tu kita tutup, lepas tu kita sembahyang, dan lepas sembahyang Isyak ada solat hajat. Ringkas solat hajat dan ada jamuan. Nak cerita dari Mesir seronok ni bukan apa. Tengah-tengah kita duk hadir musim-musim Maulid ni, tiap-tiap malam ada burdah, ada baca qasidah, ada baca majlis macam ni, lepas tu ada ceramah pula. Seronok. Dengan Arab Yamannya, dengan Arab Mesirnya, dengan di masjid-masjid yang besar sebagainya, semua ada majlis. Yang seronoknya bila pergi ke Sahah Yaman ni, kita memang tak tidur. Macam duduk dalam ni kita terlena sebab kita dengar orang cakap. Kita pun nak tak boleh marah lah, orang letih kerja dah siang tadi. Yang kita cakap pula mendatar. Kita tak macam dengan Abdullah Khairi ke, tak macam dengan Ustaz Abdul Samad ke apa ke. Kita biasa saja. Bukan piu, tak piu pun. Pi pun tak, pu pun tak. Apa pun tak. Pau lah boleh, tak tahulah. Jadi kita jenis lena lah sebab memang tak boleh nak elok. Terlena tu biasa. Tapi di sana tak boleh lena. Sebab sambil-sambil duk burdah, sambil-sambil duk baca qasidah, sambil duk dengar ceramah tu, dia buat main teh, siapa satu, mana ada lena. Buat main teh, sekali buat main nasi lu ayam, nasi Arab. Makan nasi Arab memang berat tu. Sekali makan roti cicah ni dia buat main macam-macam. Memang musim Maulid ni adalah musim seronok. Kita ni hak seronok sekali lah. Dia panggil apa? Happy ending. Sebab apa? Sebab kita jamuan dekat live lagi, happy ending. Jadi tengah belah ni dia jadi macam ni sikit lah. Tapi nak cerita seronoknya, bezanya kita dengan Mesir ni, duduk sana seronok. Dan juga kita di sini pun seronok. Mujur kita tahun ni boleh buat tuan-tuan. Mujur kita tahun ni boleh buat juga. Dengar kata PKPD akan diperketatkan. PKP akan diperketatkan. Rentas negeri pun tak boleh, rentas daerah tak boleh. Sebab kes banyak. Tapi kita dah lagi bersama dengan Nabi Muhammad SAW pada malam ini, dengar cerita Nabi SAW insya-Allah. Jadi kita burdah sikit Ustaz Amir.
Jadi siapa yang nak bawa ni yang ni? Sampai saya ni cerita kat Ustaz Hafiz. Ustaz Hafiz pun tahu, mengah nak bawa ni mengah, tapi saya nak bawa juga satu lagu, tuan-tuan boleh ikut. Yang ni yang saya duk sedia banyak hari dah, seminggu dah. Kalau saya tak bawa yang ni kira kempunan saya. Sebab seminggu dah duk prepare untuk tuan-tuan, kita nak baca burdah insya-Allah. Burdah ni cerita dia ada sejarah dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Burdah yang pertama, qasidah syair yang dilantunkan, dialunkan, dideklamasikan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masjid. Syair ni tuan-tuan, mukadimah syair dia cerita tentang kerinduan, keasyikan, kecintaan. Dia akan ada satu watak simbolik, watak perempuan. Qasidah burdah ni, syair Arab ni dia akan mula dengan ghazal. Ghazal ni, tuan-tuan tahu ghazal? Ghazal ni maksud dia, ghazal ni perkataan Arab. Hak kita dengar ghazal tu, ghazal ni adalah perkataan Arab. Maksudnya ghazal adalah menzahirkan kerinduan, keasyikan, kecintaan, dan akan ada watak simbolik seorang perempuan. Cerita tentang cinta sebagai mukadimah kepada syair. Bolehkah cerita pasal perempuan, pasal cinta-cintun ni dalam masjid? Boleh. Sebab Nabi SAW mendengar burdah qasidah itu dalam masjid. Dia disampaikan oleh orang pertama yang menulis qasidah burdah ini, iaitulah Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma. Zuhair bin Abi Sulma, ayah kepada Ka'ab ni adalah seorang penyair Arab yang hebat, yang syairnya dia tulis syair dia tu, dan orang Arab menerimanya dan melekatkan syair ayah dia ni Zuhair bin Abi Sulma dalam Kaabah. Ada 7 syair yang nama dia Al-Mu'allaqatus Sab'ah. Ada 7 syair yang disangkut dalam Kaabah. Antaranya adalah syair yang dibuat oleh Zuhair bin Abi Sulma. Anak dia iaitulah Ka'ab bin Zuhair ni hidup pada zaman Nabi SAW, penyair yang hebat juga. Tapi dia ni orang Quraisy, dia ni orang musyrikin, dia tak masuk Islam lagi. Dan syair-syair dia kebanyakan dia duk hentam Nabi, duk menjatuhkan Islam. Menjadi propaganda, dia macam TV. Orang dulu tak ada TV, tak ada telefon, tak ada Facebook, tak ada apa, tapi syair menjadi lidah yang menjadi bawa propaganda. Jadi syair ini dia macam media pada zaman dulu. Mudarat dia besar macam dengan TV, macam dengan radio, propaganda yang dibawa. Kalau propaganda tu salah, orang akan ikut lah. Macam yang mana dibuat berlaku di Eropah, berlaku di Barat sekarang ini, media memainkan peranan Islamfobia. Mereka nak bawa Islamfobia, nak bagi orang jauh daripada Islam, takut dengan Islam, Islam ganas, Islam bunuh, Islam teroris. Siapa yang bawa benda ni? Media yang jahat. Macam tu juga Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma ni, dia adalah penyair, lidah dia adalah macam media yang meruntuhkan reputasi Islam, yang duk bantai Islam, yang duk bantai Nabi SAW. Apabila berlaku peristiwa pembukaan kota Mekah, antara orang yang Nabi SAW, antara pihak yang Nabi SAW suruh bantras mereka ni sungguh-sungguh adalah yang menjadi media kepada dakwah dan propaganda jahat orang musyrikin Mekah yang lawan Islam. Dan Nabi isytihar bunuh kepada beberapa nama yang betul-betul mudarat kepada Islam, yang memerangi Islam. Antaranya adalah Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma ni. Adik-beradik dia, ada sahabat dia ataupun adik dia masuk Islam lah. Dia takut dia lari, sebab Nabi dah isytihar perang kepada dia, isytihar halal darah dia sebab propaganda jahat. Akhir sekali dia menyesal dan dia taubat. Dia pergi ke Madinah, duduk dengan adik dia. Takut tu lari tu, tapi oleh kerana dia dah menyesal, dia takut juga nak pergi dekat Nabi, takut orang bunuh. Dia pergi melalui suaka, kita panggil suaka lah, pergi jumpa adik dia supaya jaga dia jangan dibunuh. Kan? Jadi berjumpa Nabi, bila berjumpa Nabi, dia memohon maaf kepada Nabi SAW dengan menulis syair yang panjang ni, burdah, qasidah burdah. Qasidah syair ni dia bacakan depan Nabi SAW. Banat su'adu faqalbiyal yawma majbulu mutayyamun israha lam tufit makbulu. Syair itu panjang, cerita tentang Nabi SAW. Umbitu anna Rasulullah lanurun wa sayfun min suyufillahi maslulu.
nak cerita tentang dia puji Nabi, dia menyatakan taubat dia menyatakan dia punya keinsafan dia menceritakan balik kebaikan-kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mana dulu dia adalah menjadi satu lidah propaganda kepada kaum musyrikin Mekah yang melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi seronok dengar kasidah daripada Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma ni. Nabi ambil selendang dah. Nabi bagi kepada Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma. Selendang ini yang dipakai macam Ustaz Hafiz tu, orang Arab panggil burdah. Sebab itulah burdah ini dinamakan dengan burdah sebab adalah selendang yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma. Selepas itu datang Al-Imam Al-Busiri, orang Mesir. Imam Busiri dia buat burdah juga. Dia tiru Ka'ab bin Zuhair, sahabat Nabi Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma. Dia buat burdah dia sendiri, Burdatul Madih. Amin tazakkuri jiranin bizi salami mazajta dam'an jara min muqlatin bidami am habbatir rihu min tilqa'i kazimatin wa awmadal barqu lam tansuj wa lam tahumi. Sampai 160 bait. 160 bait. Lagu kita ada berapa rakaat kan? Depa 160 bait. Kita adalah 2 rakaat 6 bait. Depa ada 160 bait. Tu pun ingat orang Arab ni kekuatan, ingat sampai sekarang dirakamkan benda ni. Dan kita Alam Melayu pun duk pakai juga burdah kita. Yang kita duk nyanyi Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kita duk nasyid, kita duk dengar orang bunyi, orang duk burdah Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Dan banyak lagi yang kita duk biasa dengar tu rupanya ambil daripada qasidah burdah Imam Busiri. Masya-Allah. Kita baca sikit tuan-tuan insya-Allah. Kalau nak boleh baca, nak boleh cerita tu. Lagi ada satu lagi burdah yang baru zaman moden ni, zaman lah 100 tahun dah. Ada burdah baru. Umur dia baru dalam 100 tahun lah, oleh Amirul Syu'ara Syauqi, Ahmad Syauqi, raja kepada penyair zaman moden. Iaitu dia meninggal dalam 1920-an gitulah. Kan dia mula zaman moden zaman tu. Jadi Amirul Syu'ara pada zaman tu Ahmad Syauqi pun buat Nahjul Burdah, tiru burdah. Jalan yang sama dengan burdah. Dia pun buat ratus-ratus bait syair juga, tiru burdah. Ambil keberkatan burdah Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma. Tuan-tuan ikut saja. Dan tuan-tuan hanya ikut hak yang tuan-tuan tahu saja. Hak lain serah kepada saya. Seminggu dah batis ni. Tuan-tuan dengar. Tak lagi Ustaz Hafiz kena ambil kat grup mic ni. Kak ada orang, ada lagi? Oh ada dah. Kak ada lagi hak yang geng marhaban ulama kita. Duk mai orang tak dah dengar. Duk mai selalu tak dah dengar. Masya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu sallam alaihi. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمن تذكر جيران بذي سلام مزجت دمعا جرى من مقلة بدم أم هبت الريح من تلقاء كاظمات وأومض البرق لم تنسج ولم في الظلماء من إضام فما لعينك إن قلت اكففاها متى وما لقلبك إن قلت استفيق يا همي مولاي صل وسلم
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي عدتك حالي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أماراتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرام ولا أعدت من الفعل الجميل قرا ضيف ألم برأسي غير محتشم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خلق كله محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بجاه من بيته في طيبة حرام واسمه قاسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Tuan-tuan, sebelum kita baca yang satu lagi ni yang kita semua dapat selawat ya Nabi Salam Alaika ni, saya nak cerita sikit tentang Syekh Ali At-Tantawi. Syekh Ali Tantawi ni ulama yang hidup pada kurun yang lepas 1900 dulu lah. Dia tulis satu perkata
kepada kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadawi, ulama di India, keturunan Arab juga. Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadawi ni yang pernah main di daerah kan. Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadawi ni guru pada Cak Fahmi Zamzam. Tu ramailah yang di Lucknow di India tu. Syekh Majid, Syekh Datuk Mufti, bukan mufti kita, Syekh Badaruddin. Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadawi ada tulis satu kitab nama dia At-Tariq ila Al-Madinah. Perjalanan ke Madinah. Perjalanan ke Madinah. Dia tulis tentang perasaan dia berkenaan dengan Madinah, keinginan dia untuk sampai ke Madinah. Dan ada seorang lagi nama dia Muhammad Iqbal, penyair Urdu, penyair Pakistan, Urdu yang hebat, Muhammad Iqbal. Dia juga tulis. Muhammad Iqbal ni dia orang yang lumpuh. Dia tak boleh jalan. Tapi dia rindu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tulis khayalan dia pergi ke Madinah. Tuan-tuan khayallah pergi Madinah walaupun tak pergi lagi. Pak cik pergi dah. Syafiq pergi dah kan. Ramai yang pergi dah. Tahu dah kubah hijau tu apa dia, Bukit Uhud, Gunung Uhud tu apa, duduk taman mana nampak macam mana tahu dah. Tapi Muhammad Iqbal ni dia lumpuh. Dia cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syair dia penuh dengan syair yang mana kecintaan dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia tulis satu buku. Dia juga tulis buku perjalanan dia ke Madinah. Dia cerita macam dia pergi Madinah. Khayalan dia tak boleh pergi, dia lumpuh. Dia cerita. Maka Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadawi pun tulis At-Tariq ila Madinah, tulis buku yang lebih kurang tu juga, Perjalanan ke Madinah. Cerita tentang bagaimana rindunya ke Madinah, tentang keasyikan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perasaan dia dengan Madinah ni. Lalu dia minta kepada Syekh Ali At-Tantawi supaya tulis sikit mukadimah kepada kitab ni, para kata perkenalan kepada kitab ni. Dia pun tulis, dia minta orang lain yang dia kenal, kawan dia, untuk tulis para kata kepada kitab ni. Syekh Ali Tantawi ni dia ulama daripada Syam, daripada Syria. Dia tulis dalam mukadimah tentang kitab Tariq ila Madinah, dia kata kitab ini, tulisan ini mengingatkan aku, membawa balik aku kepada 33 tahun yang lalu. 33 tahun yang lalu, masa dia tulis tu lama dah. Dia tulis kitab ni pun lama dah. 3 tahun sebelum tu, maksudnya dalam lebih kurang 1940 gitu lah. 1930-an, 40-an macam tu. Cerita lama. Dia kata dia tanya balik 33 tahun yang lalu, kami dalam perjalanan selama 50 hari dari Syria, daripada Syam ke Madinah. 55 hari kami berada di padang pasir Hijaz. Kami berada melalui lembah-lembah di Hijaz. Sesat, haus, lapar, compang-camping, berdebu, semua kami lalui. Lapar, dahaga dan sebagainya, semua dah kami lalui dalam perjalanan untuk ke Madinah itu. Sehingga kami tak larat, sehingga dah kami rasa jemu, rasa putus asa. 50 hari berjalan. Akhirnya mereka dipandu oleh seorang Badawi. Bukan berjalan hanya, naik kereta. Dan dia kata mereka adalah kereta yang pertama yang melalui padang pasir Hijaz daripada Syam nak ke Madinah. Kereta yang pertama lalui padang pasir. Jadi banyaklah 50 hari dalam perjalanan. Sesat kono kok ni. Kena ada Badawi pula tolong bawa mereka. Akhir sekali dekat-dekat nak sampai tu, Badawi tu kata, Badawi tu orang yang senyap, tak cakap banyak, bawa mereka aja, tak cakap banyak. Tapi bila-bila nak sampai, dia tunjuk itulah adalah Gunung Uhud. Depa hak yang tadi dah putus asa, depa yang tadi dah tak larat, depa yang tadi dah lapar dahaga, tiba-tiba jadi segar. Kerana apa? Kerana dah nampak Gunung Uhud daripada jauh. Lalu depa pun laju. Kereta pun jadi laju. Depa pun jadi semangat. Dah nak nampak Gunung Uhud, dah jadi semangat nak sampai ke Madinah ni. Bila sampai sebalik Gunung Uhud tu, kona pusing Gunung Uhud tu, jalan sikit tengok nampak kubah hijau Nabi sallallahu alaihi wasallam bermakam Nabi di bawah kubah hijau tersebut. Dia kata bayangan tak terbayang kata-kata perasaan pada ketika itu.
Kerana dia kata, kami telah sampai ke kampung jiwa kami. Walaupun kampung kami di Syam, kampung badan kami, kampung kepada fizikal kami adalah di Syam, tapi sebenarnya kampung dan juga negeri kepada jiwa kami, hati kami sebenarnya di Madinah. Tak tahu nak kata apa, teriak. Mereka hanya boleh teriak. Tak tahu nak kata apa. Sebab apa? Sebab 50 hari perjalanan dengan susah dan juga payah, akhirnya sampai di Madinah. Dari jauh dah nampak Bukit Uhud. Ya, nampak Bukit Uhud, maksudnya telah sampai ke Madinah. Di sebalik Bukit Uhud itulah adanya kubah hijau Masjidin Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Berada di bawah kubah hijau itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukannya Nabi Muhammad yang meninggal. Nabi Muhammad sebenarnya hidup. Kerana apa? Sebenarnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumil jumu'ah, daripada hari-hari kamu yang paling baik adalah hari Jumaat. Faaksiru fiha alayya minas salah. Minas salati alayya, perbanyakkanlah padanya dalam hari Jumaat ini selawat kepadaku. Fa inna salatakum alayya ma'rudatun alayya, kerana selawat kamu ditayangkan kepada aku. Nabi nampak selawat yang kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi nampak ditayangkan oleh malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, kaifa tu'radu alayka wa qad balita, sedangkan kamu dah seput, bagaimana ditayangkan selawat kepada kamu sedangkan kamu dah seput? Qala Rasulullah, innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya, sesungguhnya Allah mengharamkan kepada tanah untuk memakan jasad para nabi. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ma min muslimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi. Tidak ada seorang muslim yang memberi salam kepadaku kecuali Allah akan kembalikan kepada aku ruhku. Fa aruddu alaihi salam, maka aku menjawab salam orang Islam tersebut. Kita yang bagi salam kan? Kita yang bagi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dari jauh. Tak semestinya kita bagi salam depan Nabi. Walaupun kita dari jauh kita bagi salam kepada Nabi. Macam mana kita nak bagi salam kepada Nabi? Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, yang kita baca dalam tahiyat. Kalau kita tak baca dalam tahiyat, maka kita baca kat luar. Jadi siapa yang tak sembahyang, kuranglah salam daripada Nabi. Kuranglah salam daripada Nabi. Sebab dalam tahiyat ni kita baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita bagi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kembalikan ruh Nabi kepada Nabi. Nabi jawab salam kita. Kalau semua orang Islam berselawat pada setiap masa, Allah kembalikan ruh Nabi. Nabi jawab, Nabi hidup. Sebab tu al-anbiya ahya'un fi quburihim. Nabi-nabi hidup di dalam kubur mereka. Ya, tapi bukan macam kehidupan kita. Tidak macam kehidupan kita. Tidak seperti kehidupan kita. Sebab itu kita bacalah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tak ikut arahan Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hendaklah orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat kepada Nabi. Wajib kita selawat kepada Nabi. Allah berselawat kepada Nabi, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi dan salam bagi salam. Wajib. Bila yang wajib tu? Imam Syafi'i mengatakan wajib di dalam tahiyat akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kita baca dalam tahiyat akhir itu wajib, kalau tidak tak sah sembahyang kita.
Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya sudahi dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebutkan aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling utama kepadaku pada hari kiamat, maksudnya orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat, orang yang paling berpeluang mendapat syafaatku pada hari kiamat, yang paling utama di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kiamat siapa? Aktsaruhum alayya salatan, orang yang paling banyak berselawat kepada aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika minasy syarri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alakahu 'abduka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika mimma ista'aza minhu 'abduka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa nas'aluka fi kulli amrin qadaitahu lana an taj'ala 'aqibatahu rashada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, selawat tak lagi? Tak apa. Baik.